malu nak semayang, dia malu nak sedekah. Semuanya ini adalah silap pasang sifat malu. Pada seorang hamba tu, dia akan tarik daripada hamba tu sifat malu. Akhirnya hamba tu tak akan rasa malu lagi. Dia tak kira dah dia akan buat ni. Waliyazbillah, biarlah kita ada sifat malu. Hadis seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa malu ni kunci kebaikan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tu tak datang kecuali hak baik-baik belaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya malu ni banyak hak baik. Sebab itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pernah berkata, siapa yang malu akan bersembunyi, siapa yang bersembunyi akan bertakwa, siapa yang bertakwa akan terpelihara daripada keburukan. Startnya dengan malu. Begitu juga Ibn Abbas berkata, malu dan iman bergandengan antara satu sama lain. Bila dicabut malu, pasti yang lainnya akan mengikuti. Tengok, malu dan iman ni bergandengan. Nabi SAW menyatakan, la yazni zani wa huwa mu'min. Hadis sahih. Tidak berzina orang yang berzina itu sedangkan dia orang yang beriman. Maknanya dia berzina ni, dia telah cabut sifat malu pada diri dia. Bila dia telah cabut malu pada dia tu, seolah-olah ternafinya kesempurnaan iman pada seorang. Sebab dia bergandengan. Dia tak akan berlaku dia ni malu, dia ni berzina. Tak jadi. Dan maknanya bila dia hilang malu, dia berzina. Bila dia berzina, seolah-olah dia tak sempurna iman dia. Bukan dia tak ada iman. Dalam bahasa sebenarnya dengan makna nafi di situ, ataupun kita kata kadang-kadang ada nafi sihah, ada nafi kamal. Nafi sihah ni nafi kesahihan iman. Tapi di sini nafi kesempurnaan iman. Salmanul Farisi berkata, sesungguhnya Allah jika mahu membinasakan seorang hamba, nescaya dicabut daripadanya perasaan malu. Salman Al-Farisi. Yang hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW menyatakan, iza abghadallahu amdan naza'a minhul hayah. Ini Rasulullah SAW sebut. Jadi makna yang disebut oleh Salmanul Farisi hampir sama apa yang disebut oleh Rasulullah SAW ini. Di mana Salman Farisi kata, kalau nak binasa, dicabut perasaan malu. Tak ada malu langsung. Wal'iyazbillahi min zalik. Al-Hasanul Basri berkata, malu ada dua jenis. Malu berasaskan keimanan dan malu berasaskan kelemahan. Ada orang tu dia malu berasaskan keimanan. Ini dia tak berani buat maksiat, dia tak berani curi, dia tak berani menipu, dia tak berani berzina, dia tak berani minum arak, dia tak berani pecah amanah. Malu ni berasaskan iman. Yang kedua, malu berasaskan kelemahan. Dia malu sebab dia ni lemah, jadi nak belajar dia malu. Jadi akhirnya makin teruk, makin hanyut, makin tak betul,
akhirnya dia rebah dan dia rugi dan dia kecewa. Sebab apa? Sebab malu pada masa itu kerana lemah. Bishr bin Ka'ab Al-Adawi berkata, kami mendapati dalam sebahagian kitab bahawa malu itu ada yang menyebabkan seorang tenang dan merendah diri kerana Allah, dan ada pula yang menyebabkan seorang lemah. Lalu Imran marah seraya berkata, aku memberitahu kepadamu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah SAW dan kamu mahu membangkanginya. Orang zaman dulu tuan-tuan bila sebut hadis ni sami'na wa ata'na je, dengar apa pun macam tu. Dan inilah yang berlaku kepada salafus salih. Bahkan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, iza sahhal hadis fahuwa mazhabi, kalau sahih hadis maka dia adalah mazhabku. Kenyataan ini kami pernah syarahkan panjang ceritanya Syekh Mustafa Khin dalam beri ulasan khususnya dalam kitab ni juga ada menyebut isu ni. Ahnaf bin Qais berkata, dua sifat tak mungkin berkumpul pada satu peribadi, dusta dan marwah. Marwah membuahkan sifat benar, setia, malu dan bersih daripada perkara haram. Jadi sifat marwah, kalau ada orang tu jaga marwah, dia tak akan dusta. Ini menunjukkan kepada kita bahawa malu ni tuan-tuan adalah sifat yang sepatutnya kita bina. Kita pujuk, kita didik anak-anak kita ni biar ada sifat malu. Kalau tak ada malu tuan-tuan, ini akan membawa kepada banyak mudarat dan banyak kekurangan. Dan tanda akhir zaman adalah sifat malu makin lama makin berkurangan. Kalau dulu tuan-tuan malu sangat. Bukan orang perempuan saja malu, orang lelaki pun malu. Kalau baca sejarah orang-orang soleh zaman dulu, kita akan dengar sifat malu tu kadang-kadang lebih daripada sepatutnya. Ada orang nisbah pada Imam Syafi'i, orang kata Imam Syafi'i ni kalau dusta tu harus, maka Imam Syafi'i sekali tak akan dusta sampai tahap tu. Dia malu, dia jaganya. Malu kadang-kadang tu kita tengok yang dinisbahkan kepada Al-Imam Mawardi rahimahullah. Mawardi ni ramai nama Mawardi sebab nama tepat, tapi maksud saya adalah pengarang kitab Al-Ahkam Sultaniyah di kalangan mazhab Syafi'i, Imam Mawardi, pengarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dan dia ni seorang yang ahli politik terkenal Islam dan dia pernah menjadi duta. Jadi tak peliklah bila dia karang kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, pengalaman yang luar biasa. Al-Imam Mawardi rahimahullah ni dikatakan dia punya malunya dia tak akan pakai baju lengan pendek. Dia pakai baju lengan panjang. Maknanya lengan dia sendiri pun orang tak tengok. Kita biasa je lengan pendek selamba je. Tapi dia lengan ni. Maknanya orang-orang macam tu macam mana dia punya malu. Ada orang nisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam karamah dia adalah disebut dan kami juga telah sebut dalam kitab. Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan malunya dia orang yang jaga ni bila dia kena bedal, kena sebab, kena rotang kerana fitnah khalqil Quran oleh zaman pemerintahan Mu'tazilah, zaman Abbasiyah, maka seluar yang dia pakai itu dikatakan terlondeh jatuh ke bawah. Maka tiba-tiba seluar tu terangkat dan menutup aib dan malunya. Dek kerana dia jaga Quran, Allah jaga dia. Dia jaga dan dia pelihara Quran, dia bela Al-Quran, maka Allah bela dia. Itu bab malu. Jadi bila kita tengok malu memang luar biasa. Siapa orang yang paling pemalu? Jawab dia Rasulullah SAW lah. Rasulullah ini dia malu. Rasulullah SAW ni kata ulama, menariknya dia malu, lebih malu daripada anak dara hak comel. Zaman dulu kita tengok nak pergi rumah orang tu nak tengok anak dara, memang tak akan bertemu punya. Malu, tak sengak, senyap. Rumah sebilik je, dia duduk dalam bilik tu, tandahan luar. Orang duduk 2 jam duduk dalam bilik.
tak keluar-keluar. Tu zaman dulu. Maknanya malu tahapnya luar biasalah sifat malu ni. Rasulullah SAW lebih pemalu. Sebab itu kalau kita baca dalam nas hadis, kita tak temu Nabi guna bahasa kasar, bahasa bazik, bahasa orang panggil mencarut. Iyazbillah, Nabi tak akan guna. Bila nak sebut kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, apa Nabi sebut? Izal taqal khitanani wajabal ghusl. Bila bertemu dua khitan, Nabi guna bahasa tu, maknanya lembut. Nabi guna wa fi budai ahadikum sadaqah. Pada kemaluan sekadar tu je isteri kamu itu adalah sedekah. Artinya sifat malu Nabi SAW Nabi tak guna. Ada dia duduk, seorang perempuan kata, ya Rasulullah, sebenarnya kita tak malu dalam bertanya kebaikan, begitulah lebih kurang. Lalu tanya, kalau perempuan tu mimpi setubuh gini-gini, Nabi senyum. Nabi kata, iza ra'atil ma', kalau tengok air, maksudnya kalau dah keluar mani maka wajib mandilah. Begitu. Tu Nabi malu. Kadang-kadang Nabi bagi kepada Aisyah ataupun Maimunah ataupun isterinya untuk jawab, sebab soalan-soalan sensitif berkenaan dengan perempuan. Rasulullah SAW ni sifatnya adalah malu. Itu sifat Nabi, luar biasa malu. Sifat ini juga telah berlaku kepada sahabat Nabi yang terkenal, namanya Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan ni adalah menantu Nabi. Yang menariknya, dia kahwin dengan dua puteri Nabi. Lepas mati seorang, kahwin pula seorang lagi. Inilah Uthman ibn Affan, orang yang kaya, seorang tokoh koprak yang amat berjaya. Uthman ini satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, satu hari aku bersama Nabi ni terdedah peha. Bila masuk Abu Bakar, Nabi wakda je. Masuk Umar pun sama. Bila masuk Sayyidina Uthman, Nabi pun betul balik kemah bila Sayyidina Uthman minta izin. Lalu ditanya, kenapa masa Abu Bakar, Umar? Dia kata, ya. Kenapa masa Uthman kamu buat macam tu? Lalu kata Nabi salam, ala astahyi minhu tastahyi minhul malaikah. Tak patutkah aku nak malu orang yang malaikat malu kepadanya? Jadi Sayyidina Uthman ni ialah orang yang pemalu. Pemalu macam ni adalah pemalu yang baik. Tapi yang jadi masalahnya, apabila pemalu itu luar daripada sifat norma yang baik, maka puncak tak malu akan datang, tuan-tuan, adalah zina depan orang. Sehingga tanda-tanda kiamat, seorang tu berjalan, tengok tepi jalan orang berzina. Lalu kawan ni kata, kalau kamu nak tutup kat sikit, cari kat tempat sikit. Perkara ni setengah negara, maksud saya bukan Islam lah, kadang-kadang setengah-setengah orang, dia tak ada rasa malu dah sekarang. Maka banyak kita tengok perkara yang tak baik berlaku. Kenapa? Kerana malu dah tak ada. Ini kemuncak, tak hilang. Dia salah, dia tak betul, dia tak rasa malu. Oleh kerana itu, kita kena bina balik untuk mengadakan sifat malu itu dalam jiwa kita. Kita kena masukkan balik malu tu pada anak isteri kita. Sebab tu orang zaman dulu, dia ajar sifat malu. Dia ajar mak, abah kita kata malu kok sikit, pakai seluar, malu kok sikit, tutup pakai baju, malu kok sikit kat orang. Selalu disebut malu, sehingga terperasan dan terpeta dalam minda anak-anak, menyebabkan dia rasa malu. Sampai akhirnya malunya, orang zaman dulu sampai umur 28 baru nikah, 30 baru menikah. Sebab malu, nak royak abah pun malu dah. Jadi malu dah lalu pula. Nak sebut nak menikah malu. Yang sehingga abah dia kata dah mak tua dah ni, menikahlah. Itu pun wakda malu. Nikah pula bukan jauh, kat tepi rumah je. Nak menikah tepi rumah tu malu juga. Hari pertama malu, kedua malu, sabarlah. Lepas pada hilang malu, semangat pula lah.
Jadi malu ni sebenarnya kalau kita bina betul-betul cukup baik. Dan inilah yang Nabi SAW menyatakan, inna mimma adrakan nasu minan nubuwatil ula iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apa yang kita tengok, yang manusia yang cerdik pandai zaman dulu, yang ada akalan, yang ada maruah, yang ada ni, dia belajar daripada kenabian. Antara yang pertamanya adalah malu. Kalau kamu tak malu, kamu boleh buat apa saja. Tapi dengan sebab malu, dia tak akan buat. Dia jaga akhlak, dia jaga diri dia, dia benar-benar buat yang seterbaiknya. Oleh kerana itulah tuan-tuan, binalah malu dalam diri kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita, begitu juga masyarakat kita, murid-murid kita. Ni zaman kita tengok teknologi yang melampau, high tech, yang kadang-kadang tak terjangkau, macam-macam boleh. Kita tengok begitu keadaannya. Apa tuan-tuan nak tengok dalam teknologi? Nak tengok porno boleh, nak tengok filem-filem yang tak baik boleh, nak tengok perkara yang hilang maruah jati diri boleh, nak tengok keganasan boleh, nak tengok isu-isu pembunuhan boleh, nak tengok isu brutal boleh, macam-macam. Dan kadang-kadang perkara ni Allah reservekan kepada binatang. Binatang tak buat macam tu. Sebab itu manusia ni kalau baik, tingginya seperti malaikat orang kata. Tapi kalau jahat, dia tak kata seperti hayawan, bahkan kepada syaitan. Ini nak gambarkan bahawa malu ni kena pelihara balik, kena bina balik, kena junjung balik, kena pupuk balik, supaya kita ada sifat malu dalam kehidupan kita. Bina anak-anak. Ulama bila sebut tentang belajar ni, dia kata lan yanalal ilma isnani, tak akan dapat ilmu ni dua golongan, iaitu satu, dia kata mutakabbirun, orang yang takabur. Satu lagi mustahin, orang yang malu. Orang yang takabur, dia tak dapat ilmu sebab dia malah nak tunduk, sebab dia ego. Jadi akhirnya dia buat apa ya, dia rasa dia tahu, tapi sebenarnya dia tak tahu. Dia lagak dia tahu, dia rasa dia tahu. Sebab ini rugi. Ada orang nisbah kepada tokoh ulama, dia kata manusia tu 4 golongan. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alim fas'aluh. Orang tu dia tahu dan dia sendiri tahu yang dia tu tahu, maka tanyalah dia. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fahaza ghafilun fanabbihu. Orang tu dia tahu, tapi sebenarnya yang dia tu lupa, macam tak tahu bahawa dia tu tahu. Ini orang lalai. Tolong beri peringat. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahaza jahilun fa'alimu. Iaitu orang yang dia ni tak tahu, tapi dia tahu yang dia ni tak tahu, maka didik dan ajarlah dia. Yang parah sekali nombor 4, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahaza mukabirun. Dia ini orang yang bodoh sombong lah kita kata. Fanabbihu, famkutu. Lelaki yang tak tahu dan dia tak tahu yang dia ni tak tahu, dia rasa dia perasan dia tahu semua sekali, maka ini orang yang bodoh sombong. Maka kutuklah dia, sedarkan dia. Ini dia. Jadi ilmu tak akan dapat orang yang takabur. Dan yang kedua,
Ilmu tak akan dapat bagi orang yang malu. Orang malu, macam mana dia nak malu, nak tanya cikgu, malu. Ada ulama kata, wallahi kerana sebab aku malu satu ketika dulu nak tanya syekh ni, maka aku rasa aku kekurangan ilmu tersebut. Alangkah baiknya, tapi syekh tu mati dah. Sebab ilmu ni dia tak boleh warisi, tapi ilmu ni dia perlu pelajari. Innamal rajulu la yuladu alimah, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya seorang lelaki itu tak dilahirkan dalam keadaan alim, tapi ilmu tu berdasarkan kepada belajar. Kena belajar. Hilangkan malu. Jangan rasa malu untuk belajar ilmu. Ada seorang ulama tu zaman dulu, orang panggil dia Sifannah. Apa makna Sifannah? Sifannah ni kalau tak silap nama sejenis ekor burung. Burung ni jenisnya nyatu habis, nyatu tu suka nyatu. Dalam bahasa mudah, maknanya orang gelar dia macam tu kerana bila dia temu seorang alim, dia duduk kat orang alim tu, dia tanya orang alim tu, dia belajar sehingga orang alim tu tak ada benda dah nak rayak ke dia. Artinya dia ambil peluang betul-betul, dia belajar betul-betul, akhirnya dia jadi orang yang alim yang amat sangat. Jadi dia buang sifat malu tu. Bayangkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kerana nak dapat satu hadis daripada kibarus sahabat yang tua, dia sanggup duduk tepi rumah lama, sehingga orang tu keluar, dia kata, kau duduk lama? Ya, inilah yang kami diperintahkan untuk tuntut ilmu. Ada sahabat Nabi SAW yang datang daripada kota Madinah menuju ke kota Mesir kerana nak dapat satu hadis Nabi SAW, nak mentasahihkan satu hadis saja. Hilang malu pergi dan bacalah hadis, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia berjalan menuju mencari secakir ilmu, maka Allah akan bagi kepadanya pemudahan untuk menuju ke syurga Allah. Ni malu. Bila kita sebut macam ni dalam bab belajar, kita jangan rasa malu. Kerana bila kita rasa malu belajar ni, kita tak tanya, kita tak tafsirkan, kita tak jelaskan, kita senyap, kita wakdek je. Akhirnya kita terbungkam, kita dalam keadaan parah, kita dalam keadaan tak benar dan tak betul, dan kita dalam keadaan kegelapan, kejahilan. Nak tak kita jadi macam tu? Kita tak nak macam tu. Sebab itu kita sebut bab malu ni, ini penting kita tengok. Ada juga malu baik. Contohnya bila kita berdepan dengan ulama, kita tidaklah sibuk nak jawab macam-macam, tapi kita malu sebab kita hormat kat dia, buah fikiran dia dan seumpamanya, maka itu pun baik. Jadi tafsir malu ni pun kena tengok dengan betul-betul, kena faham betul-betul. Cuma Nabi sebut tu memang luar biasa. Dalam satu hadis yang sahih, termasuk Baihaqi juga meriwayatkan, dan banyak lagi lah para ulama jawab yang riwayat, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, wa fi riwayatin bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Hak paling tinggi la ilaha illallah. Hak paling rendah adalah buang sampah daripada jalan. Sampah ke perkara yang menyakit ke, apa duri ke, apa semua sekali. Dan malu ni sejuzuk daripada iman. Tengok, bila mana kita sebut la ilaha illallah, itu kaul. Bila kita sebut imatatul azza, itu perbuatan. Bila sebut wal haya syu'batun minal iman, itu perasaan, itu dalaman, itu hati, itu jiwaan. Semua tiga. Maknanya iman ni pecahannya pelbagai. Dia bukan maknanya kita kata satu semata-mata. Mengikut hadis ni, dengan tafsiran ada nilai iman ni. Dan Nabi selalu hubungkan iman ini dengan perbuatan. Nabi sebut tentang iman, la imana liman la amanatalah.
tidak ada iman orang yang tidak beramanah. Contoh, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seorang kamu kalau melainkan dia kasih pada saudaranya macam ini dalaman hati. Kadang-kadang iman disebut macam tu. Allah sendiri sebut, wallahu la yudhi'u imanakum. Allah tak mengabaikan iman kamu. Iman di situ ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan makna solat. Jadi maknanya bila kita sebut tentang masalah malu ni, kaitannya luar biasa. Dia termasuk dalam iman juga. Malu ni termasuk dalam iman. Malu ini adalah satu sifat yang kita kenalah bina baik-baik. Sesungguhnya kalau kita boleh latih, kita boleh guna malu ni. Kita nak cakap bahasa kasar, bahasa brutal, bahasa tak molek, kita tak cakap. Kita nak tulis bahasa satira dan kalam yang ataupun tulisan yang kata orang tidak berakhlak, kita tak mahu. Jadi bila kita latih macam itu, ini tanda orang itu malu telah menghiasi hidupnya, mengawali hidupnya, memimpin hidupnya, mewarnai dan mewatakkan hidupnya dengan watak yang cukup hebat. Ini malu. Oleh kerana itulah perlu kita bina malu berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, inna mimma adrakan nas minan nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syita. Saya rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Kalau ada soalan kita boleh tanya. Apakah yang kita patut fahami dengan maksud rahmat Allah? Rahmat Allah ini sebenarnya luah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah tu luas daripada setiap sesuatu. Dan Allah mendahulukan rahmat daripada kemurkaannya. Dalam satu riwayat menyebut, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku dia mendahului kemurkaanku. Rahmat ini disebut dalam suratul Fatihah 4 kali. 4 kali disebut rahmat. Daripada mustaq, daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kedua tak disebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ayat ketiga disebut semula Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi maknanya Rahman, Rahim, begitu juga 2 kali disebut. Pada Bismillahirrahmanirrahim dan pada ayat yang ketiga direct disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim ini mustaqnya daripada Rahim, rahmah. Apa makna? Maknanya situlah kasih sayang yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sebut wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bila sebut rahmat ini dia luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pecahkan bahagikan rahmat ini 100. Satu sahaja letak muka bumi, 99 di akhirat kelak. Salah satu daripada rahmat yang bertebaran di muka bumi ini, kita tengok seekor ibu lembu atau menatang kaki pak mana-manalah bahimah. Bila dia pijak anak dia bunyi dia akak. Kita kata bukanlah menatang tu ada perasaan. Tapi rahmat tu luar biasa. Itu rahmat. Macam mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tengok ibu yang diberi kepadanya buah kurma 3 biji, anak perempuan 2 orang. Ibu ni bagi setiap satu, jadi tinggal 1 kat dia. Anak dua-dua ni belum bermakan, tapi ibu ni tak makan. Bila mana habis belum bermakan ni, nak minta ibu ni cekoh 2, bagi separuh. Rahmah, kasih sayang. Ibu kita tengok dia sayangkan anak dia, rahmah. Ada cerita masyhur zaman dulu, cerita macam qadi, dia nak putuskan anak. 2 ibu ni tengok seorang budak, seorang ibu tu anak dia mati dah, tapi ada pula anak, hak ni anak dia ke tidak. Jadi bila dua-dua ni pakat anak. Bila pakat anak ni macam mana?
Hak ni kata dia sanggup, hak ni kata dia nak, hak ni kata. Sedangkan salah seorang ibu tu anak dia mati dah. Tapi hak mati pun nak juga anak, hak hidup pun nak juga anak. Anak tu. Hak mana satu? Qadi ni kata ginilah. Kalau mempakat anak semua mudah je. Kita ambil pisau, kita kerak dua. Mu ambil separuh, mu ambil separuh. Maka ibu hakiki ni kata, wahai qadi, kalau begitu tak apalah, berilah kepada dia. Maka qadi ambil anak ni, bagi kepada hak yang beralah, kerana itu tanda dia sayang anak dia. Biar dia hidup, biar anak dia duduk kat orang lain, asal tak mati. Bukan macam tu. Saya pernah tengok macam mana rahmat Allah, macam mana seekor antelope ataupun rusa ke gapa tak tahu duk nitah sungai. Bila nitah sungai ni, waira banyak lama dah lah, bukan tu. Nitah sungai ni, tiba-tiba buaya mari daripada jauh, mari nak pergi pegang, nak pergi nyambur anak antelope ni. Maka ibu yang tengok ni terus berenang, laju ni pitah anak dia tu. Akhirnya ibu dibaham oleh buaya, anak dia terlepas. Itu makna rahmah. Macam mana Allah bagi rahmah kepada ni. Kadang-kadang kita tengok anjing laut saya tengok, oh ni anjing laut, anak nak keluar ambil, nak jaganya. Sama juga gajah, bila mana jatuh dalam, anak gajah jatuh dalam kolam, maknya kan main susah hati, pusing, duk akak ngebelala gini. Rahmah manusia lagilah ada sifat rahmah. Jadi rahmah ni terlebar. Rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia uji manusia satu, dia bagi banyak kelebihan lain. Dia uji satu sikit je. Sebab itu bila sebut uji ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala nabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in ni dengan sesuatu. Salah satu makna syai' nakirah ni tufidut taqlil, nak rakyat sikit, tak banyak. Kita sakit gigi sebatang je, jarang 32 batang sakit habis. Kita sakit kepala je. Tapi masa tu kaki tak sakit, perut tak sakit, tangan tak sakit. Tapi semua kerjasama lah. Mulut mengadu, tangan duk gosok, mata duk pejang. Rahmat Allah. Mana sebalik tu ada rahmat. Kita tengok PKP yang berlaku sekarang. Tengok, oi susah hati gini. Tapi tiba-tiba kita tengok Allah murahkan rezeki ada datang dan seumpamanya. Ialah sebahagian. Bukanlah maknanya kena kenyang, udah galuh. Bukan macam tu. Tapi maknanya kadang-kadang Allah bagi, buka dia uji sikit, tapi rahmat Allah amat-amat luas. Mari kita kaji rahmat Allah ni luar biasa. Dan Nabi sendiri sebagai ainur rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jelas menunjukkan rahmat. Nak bincang masalah rahmat ni memang panjang, tak terhabis. Jadi sekadar itulah mafhum yang umum, wallahu alam. So sebenarnya pada 2-3 hari ni pandangan ada seorang pondan ni kata tengok yang kena COVID ni semua bukan pondan, yang pondan selamat je. Apa pandangan? Ya. Pertama, saya rasa siapa yang buat kenyataan seperti ini, mungkin dia juga telah insaf dan dia mungkin tarik balik dan mungkin dia minta maaf dan seumpamanya. Dia begini tuan-tuan, seorang yang selamat, kalau dia dalam keadaan tak betul, sebenarnya itu satu peluang baginya untuk kembali kepada agama Allah, kerana Allah tutup. Tapi kalau Allah nak uji, Allah boleh uji. Tapi kalau selamat ni bukan menjadi satu alasan kalau buat macam tu. Dalam ilmu tasawuf dipanggil istidraj. Yang ini bala. Sehingga bila keadaan macam inilah yang akan dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana bala Allah datang? Wa iza aradna an nuhlika ahla qaryatin amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnahum tadmira. Dalam nas yang lain, maknanya bila kami nak binasakan satu kaum tu, kami akan bagi orang yang mewah, orang yang kaya, orang yang bangsawan, orang yang hebat ni dalam keadaan melakukan fasik, yang tengok tak ada apa satu apa-apa. Tapi itu tanda keberhakan untuk dia kena hukum, maka kami hancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Waliyazbillah. Kita tengok tuan-tuan,
Macam mana Allah hancurkan kaum Lut, kadang-kadang dengan berpoya, dengan rasa bergiang-giang. Kita tengok fa'amtarna alaihim, kami turunkan ke atas mereka hujan dengan batu-batu, dan kami jadi hak atas tu ke bawah lipat bumi. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang kita boleh saksikan diksi laut mati. Oh kesiang, laut jadi mati. Mana ada laut mati? Tapi situ ada. Oh hebat, luar biasa. Dan telah dirakamkan dalam Quran kan. Jadi apa yang kita katakan, bila kita tak kena, kita syukur pada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita istighfar, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan kita kata bila kita tak kena tu maknanya Allah redha kita, tidak. Dan banyak kali kita tengok mereka yang dalam keadaan seperti ini dimewahkan Tuhan, diberi rezeki. Sebab itu Allah kata la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku akan tambah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan kalau kamu kufur azabku amat pedih. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak kata bila kamu kufur maka aku tarik nikmat tu satu-satu mu jadi apa kedana, mu jadi kesusah. Dah, Allah tak kata macam tu. Sebab nilai yang bayaran di sisi Allah nampak banyak sikit je. Dunia ni apa benda ni ada. Tuan-tuan cuba tanya orang kaya betul-betul. Dia kaya ni, oh siapa tua. Ya, tuan puas hati tak kaya? Dengung kata tak. Biasa je lah. Berapa banyak? Kadang-kadang dia terpaksa pantang banyak makan udang galuh, tak boleh. Udang kara tak boleh. Dia alergik, dia gauk. Seafood tak boleh makan. Makan makanan hok jenis hok sedap-sedap tak boleh makan. Tak ada memang. Pakaian pun tak boleh pakai hok tebal-tebal, dia kena pakai hok nipis. Kadang-kadang baju biasa, singlet biasa je. Begitu terhad. Dia memiliki tapi dia tak dapat memanfaatkan untuk makan minum dia, untuk pakai dia dan seumpamanya. Jadi ada juga batasan. Sebab itu kita katakan bahawa bila sesuatu tu tak berlaku pada kita, bukan maknanya kita betul, tapi kita doa dan kita kata alhamdulillah, dan kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah cara yang terbaik. Saya teringat seorang ahli tasawuf, bila rumah orang lain terbakar habis, orang royak rumah dia tak terbakar, dia kata alhamdulillah. Lepas dia sedar, dia tengok betul tak terbakar, dia kata aku istighfar kepada Allah dengan kalimah alhamdulillah aku itu banyak kali, kerana aku rasa aku sahaja, tapi aku tak kasih pada saudara-saudara aku yang rumah dia terbakar. Itu cara orang-orang sufi zaman dulu, dia didik hati dia luar biasa. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah sama-sama kita doa kepada sahabat kita yang meninggal dunia akibat COVID dan lain lagi. Begitu juga dengan kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim jazakallahu. Allahumma fillah warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma shfi martana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa wa su'il qada' wa syamatan. Allahumma na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami'i saqatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.